Apa dia kan? Saya tarik. Dia buka, dia tarik, dia letak balik. Kalau aku pengen pegang, saya letak balik. Hah? Tak, kalau Nani nak pegang kan Nani tak confident Nani pegang je. Kita start. Saya nak kopi ni. Tak apa, Lin hantar yang kopi tu. Sebab dia kena buka dekat. Nanti Nina share dekat status. Lepas tu dekat holidays ada 2 agent dengan holidays pada dengan agent. Nampak aku letak muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama saya Miss Nani daripada Andalusia Tijarah. Okey, first saya nak memperkenalkan dululah background Andalusia Tijarah ni. Okey, seperti anda lihat di belakang saya iaitu ada logo Andalusia Tijarah yang terpampang di belakang saya. Okey, Andalusia Tijarah ni mula beroperasi secara penuh pada bulan Mac tahun 2019, iaitu pada tahun lepas. Seperti yang anda tahu, syarikat ni sangat baru bermula, tapi dengan bantuan dan sokongan daripada jemaah-jemaah dan para pelanggan, kini syarikat kita bertambah majulah. Dan juga servis-servis yang ditawarkan tu pelbagai. Okey, Andalusia Tijarah ni diwujudkan kerana permintaan takaful yang banyak daripada orang ramai. Dengan kerjasama etika dan takaful dan Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd, maka terbitlah Andalusia Tijarah ni yang khusus dalam takaful kelompok, individu dan lain-lain. Okey, apa yang kita tawarkan di Andalusia Tijarah ni? Kita ada banyak produk, antaranya Tripcare 360, Tripcare 360 untuk domestik, life takaful, fire takaful, takaful kenderaan dan sebagainya lah. Okey, kami bertempat di bersebelahan dengan Andalusia Travel and Tours dan sebaris dengan Bank Rakyat Desa Pandan. Dan waktu operasi kami bermula pada jam 9 pagi hingga 6 petang untuk hari Isnin hingga Jumaat, dan hari Sabtu pula kita separuh hari, iaitu bermula jam 9 pagi hingga 1 petang. Okey, sebelum saya mulakan, kita ada sedikit quotes untuk hari ini, iaitu kegagalan ni adalah permulaan untuk kita mencapai kejayaan. Okey, sekiranya kita tidak berputus asa, kejayaan tu akan menjadi milik kita lah. Kerana sejarah ni membuktikan kegagalan sebanyak 3 kali ni akan berubah menjadi sebuah kejayaan. Setiap kejayaan ni juga perlukan pengorbanan, so kita kena bersusah-susah dulu dan bersenang-senang kemudian. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Okey, bukan senang ya untuk kita mencapai kejayaan ni, sebab kita perlu tempuh banyak halangan dan rintangan. So kita kena harus sabar dalam menghadapi segala rintangan dengan tabah dan dalam menghadapinya. Okey,
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewers live kita pada hari ini yang sudi dan setia bersama saya pada setiap hari dan bersama panel-panel jemputan. Okey, hari ini dah termasuk hari ke-10 kita bersiaran secara langsung. Sedar tak sedar sudah banyak ilmu lah yang kita kongsikan sama. InsyaAllah. Okey. Bagi yang baru tahu dan bagi yang baru follow page kami iaitu Rotek Friend, anda semua boleh melihat kembali live kami di page kami sendiri Rotek Friend ataupun di channel YouTube kita. Saya dah sertakan link dekat bawah tu, live link YouTube channel untuk kesenangan para viewers semua. Okey. Baiklah, seperti yang semua tahu, pada setiap hari Jumaat saya tak bersendirian. Saya akan bersama bersiaran langsung dan akan merumuskan semua topik-topik yang telah kita bincangkan dari hari Isnin sehingga hari Khamis semalam. Pelbagai topik yang telah kita bincangkan khususnya pada hari ini. Pada hari ini kita akan bincangkan, kita akan rumuskan topik untuk hari ini, iaitu saya simpulkan jadi satu topik, iaitu topik car accident dan woman. Kita nak tahu jugalah kan apa ya kaitan antara kemalangan ni dan kemalangan kenderaan ni dengan wanita. Mesti semua nak tahu kan. Okey, pada hari ini saya akan membawa dua panelis kita, iaitu Tuan Haziq dan Puan Jun. Okey, Assalamualaikum Tuan Haziq dan Puan Jun. Assalamualaikum. Okey. Mula-mula first saya nak cakaplah selamat kembali kepada Puan Jun dan Tuan Haziq kerana sudi bersama saya pada hari ini. Okey, rumusan yang dilakukan setiap hari Jumaat ni agak penting lah sebab khususnya bagi yang baru saja tahu tentang kewujudan kita di page ni. Dan bagi viewers yang baru juga, selamat datang dan selamat bersiaran bersama kami. Okey, first saya start dengan Tuan Haziq dulu ya. Boleh? Okey, bagi Tuan Haziq, topik yang dibicarakan pada Isnin lalu adalah berkenaan My First Car, betul? Okey, iaitu kereta pertama saya. Okey, banyaklah yang tak tahu pasal benda ni kan, pasal My First Car. Yang kita tahu drive, lepas tu kereta pula bukan kereta kita sendiri, kereta dari family kan. Okey, khususnya bagi kaum wanita yang agak kurang mahir tentang selok-belok pembelian dalam nak beli kereta kan. Kurang mahir. Okey, sedikit sebanyak perkongsian Tuan Haziq ni boleh memberi banyak manfaat kepada kita semua, iaitu pemandu-pemandu kat Malaysia ni lah. Okey, silakan Tuan Haziq dengan rumusan untuk semua viewers yang bersama kita pada hari ini. Okey. Okey, boleh tak? Okey. Assalamualaikum. Semua yang menonton pagi ini, saya rasa tadi start tadi ada dalam 7 orang rasanya. Kita klik je dah ramai dah orang masuk kan. Alhamdulillah lah di situ lah. Jadi pentingnya kita hari ini saya akan menceritakan sedikit lah. Kita panggil recap untuk minggu ini punya topik pada hari Isnin yang saya telah bawa, iaitu cara pembelian kenderaan anda kan. Untuk kereta pertama kan, tak kisahlah kalau kita dah pernah beli kereta ke, kita nak nak belikan untuk kita punya ibu bapa ke kan, ataupun anak kita kan. Ada orang dah beli kereta dah lama dah, lepas tu bila dia nak belikan anak dia, dah lupa dah macam nak beli kereta kan. Jadi saya akan, sebab hari Isnin saya dah sentuh agak dalam jugalah tentang topik ini. Hari ini saya akan just buat macam orang panggil brief je lah, sedikit je. Jadi okey, jadi kalau yang pertama kan, untuk kita pembeli kita sendiri, apa yang kita perlukan adalah kita punya IC, kita punya lesen memandu, lepas tu kita punya 3 bulan slip gaji. Itu penting lah. Lepas tu dengan EPF penyata KWSP ataupun EPF statement. Itu yang keempat. Lepas tu yang kelima adalah
3 bulan bank statement. Okey, kenapa kita perlukan? Kenapa bank ataupun kita punya dealership tu perlukan bank statement? Disebabkan oleh dia nak check kalau kita ni boleh bayar. Kalau contoh macam kereta tu kena bayar 500 sebulan kan. Jadi dia check kita punya bayaran yang lain tu. Contoh macam kita punya kita punya bayaran telefon kan. Contoh kita punya bil data tu sendiri, telefon tu sendiri, kita konsisten tak kita bayar kan, tepat pada masa tak. Jadi dia akan tengok bahagian tu juga. Lepas tu dia tengok kita kemampuan kita. Lepas tu dia akan tengok kita punya komitmen juga. Kalau kita tak ada komitmen tu lagi senang lah nak approve. Tapi kalau ada komitmen tu, macam kita cakap tadi lah, macam saya cakap tadi, yang bank statement yang lain tu, yang kita punya penyata bank statement tentang bil-bil yang lain kan, ataupun bayaran yang lain, kita kita bayar tepat ke tak, itu yang bank nak tengok. Jadi itu untuk yang kelima. Jadi yang untuk yang keenam adalah appointing letter under any company, ataupun senang cakap offer letter, surat pelantikan jawatan kita dalam syarikat tu. Itu pun perlukan jugalah. Jadi itu nak tunjukkan yang kita ni dapat gaji, source of income kita daripada mana kan. Jadi bila dia tengok kita ada offer letter, dia tahulah maknanya kita dapat, macam Miss Nani dapat gaji atau dapat income ni daripada Andalusia Tijarah contoh kan. Jadi macam tu lah. Itu kalau untuk orang yang pembeli yang ada gaji tetap, ataupun saya cakap macam kalau yang kerja dengan orang lah. Tapi kalau macam company berbeza juga. Contoh kita ni usahawan kan. Jadi usahawan tu memang beza dia punya yang apa yang kita perlukan lah. Jadi yang penambahan yang kita perlukan adalah company itu sendiri registration ada dalam 3 sijil. Salah satu dia SSM kan. Jadi dia company bank perlukan benda tu. Dan dealership, kalau kita deal dengan dealership, dia perlukan benda tu juga. Dia nak tengok kita ni betul-betul establish dalam masa setahun tu macam mana duit company kita masuk kan. Kalau macam company ni dia akan tengok bukannya kalau daripada pembeli yang biasa yang bergaji tetap ataupun kerja bawah orang, dia akan tengok dari segi 10% daripada 40% daripada kita punya gaji tu, kita dapat yang bersih tu, itu boleh jadikan pembayaran bulanan kereta kita lah. Tapi kalau untuk company dia akan kira 50%. Contoh kalau kita punya kita punya income tu ataupun duit masuk kita, sales kita masa tu dalam 10,000, jadi bank akan tolakkan dalam 5,000. Lepas tu dia akan, kita panggil macam dia akan sahkan yang kita punya kemampuan untuk beli kereta sehingga 5,000 kan, kendaraan 5,000 bayaran bulanan untuk kendaraan tu. Jadi lepas tu kena ada itu yang penambahan. Ada 2 benda tadi. Macam saya cakap tadi, sijil untuk company kita sendiri dan juga bank statement. Itulah 2 benda penambahan untuk siapa yang mempunyai company sendiri ataupun berniaga sendiri kan. Ataupun orang panggil SME lah kan, self-made entrepreneur. So itu untuk business. Kalau untuk orang yang gaji, dia bergaji juga tapi dia cash, dia bukannya bank kan. Mungkin macam dia internship, tapi internship pun sekejap je. Contoh macam yang kerja lama sikit lah, tapi bayar cash juga kan. Jadi yang tu contoh kita dapat dah 500 kan, kita nak bagi bank kita tak boleh lah, sebab benda tu tak ada bukti. Jadi macam mana kita nak buat kan, kita nak tunjukkan bukti kepada bank kan. So mesti Nani pun tak pastikan benda tu kan. Tapi mesti dah dengar kan hari Senin tu kan. Dah dengar macam mana? Ingat tak? Kita masukkan dalam bank lah yang cash kita dapat. Bayar cek betul. Bayar Miss Nani cakap bayar cek. Jadi kita minta kita punya majikan suruh keluarkan cek, jangan dia bayar guna cash. Jadi mudah untuk kita beli kereta disebabkan oleh macam bila kita dah masuk dalam bank tu, dia akan tolak bank statement dalam company majikan kita lah. Dekat situ dah ada bukti yang contoh memang dia tunjuk kita punya gaji contoh dalam 1,100. So bila dia dalam bank statement, bila kita masukkan dalam deposit tu kan, dalam check deposit tu, so dia akan tolak kita punya bank statement, majikan punya bank statement. So dia tunjuk pun 1,100. Jadi itu memang gaji kita lah. So kita boleh tunjukkan bank statement tu kepada company kita sendiri. Jadi itu yang sedikit sebanyak. Kalau contoh macam PTPTN kan, apa nak buat, dia tak boleh terus pinjam terus kan. Bank tak akan approve lah terus.
apa yang dia perlu buat adalah dia kena minta borang, ada additional borang dekat PTPTN tu sendiri untuk kita beli kereta kan. Dia ada borang dia sendiri. Lepas tu cara dia, kita akan letak sedikit daripada duit KWSP tu ke dalam kita punya PTPTN punya pinjaman lah. Jadi dia boleh orang panggil reschedule kan. Dia akan reschedule balik kita punya bayaran bulanan kereta tu. Lepas tu dia akan approve lah benda tu. So itu salah satu macam orang yang tak tahulah, PTPTN kena jaga ataupun apa-apa yang blacklist, pinjaman kita yang blacklist pun kita kena jaga juga kan. Kalau ada, cepat-cepat langsaikan sebelum kita nak membuat pinjaman ataupun pembelian kereta itu sendirilah. Okey, itu lepas tu ada lagi kes lain macam orang tu bawah 21 tahun kan. Kan? Miss Nani bawah 21 tahun? Tak, bukan. Nampak? Saya bawa 21 tahun. Bawah 21 tahun? Oh, okey. Jadi kalau siapa yang macam mungkin Puan Jun kan bawah 21 tahun kan? Kan, untuk bank dia tak boleh bagi lepas pinjaman macam tu je. Dia tak akan bagi pinjaman orang panggil macam terus macam tu, seperti orang yang lebih daripada 21 tahun ke atas. Jadi apa yang kita perlu buat, apa yang tuan-puan perlu buat adalah dapatkan namanya guarantor ataupun orang panggil penjamin. Penjamin. Okey. Jadi guarantor tu kita perlukan maklumat yang sama, contoh IC, lepas tu bank slip dia kan. Lepas tu bulanan gaji 3 bulan slip payment kan. Itu pun perlukan juga. Jadi bila tengok, itu pun janganlah kita minta kawan kita punya kan. Kawan kita pun umur 21 kan, gaji pun lebih kurang macam kita. Kita minta dia tak ada guna lah kan. Jadi siapa kita perlu minta adalah contoh macam ibu bapa kita kan, ataupun adik-beradik yang lagi tua kan. Mungkin dia ada gaji yang lebih ataupun dia pakai kereta, lepas tu bayaran dia elok kan. Dia bayar setiap bulan mungkin 2,000 sebulan kan kereta kan. Contoh kereta pun tak pastilah 2,000. Mungkin kereta Honda Accord ke apa kan. Dia pakai kereta tu, so dia bayar pun cantik kan. Jadi bila ada benda tu, ada guarantor, bank pun boleh lepaskan umur 21 tahun kan. Boleh ambil pinjaman tu. Okay, itu untuk umur 21 tahun lah. Jadi itu sedikit sebanyak saya briefkan atau simplicity Ringkaskan. kan. Ringkaskan lah. Tak keluar ayat dia pula kan. So kita ringkaskan cara nak membeli kereta. So lepas ni kan, tengok je live ni sekejap kan. Tadi dah berapa 5 minit rasanya kan. Tengok je sekejap, lepas tu tuan-puan boleh dah terus pergi dekat bank, terus pergi kat dealership kan. Bawa semua dia ni. Jangan kita terlupa. Kalau tak nanti kita akan patah balik rumah semua kan, nak kena ambil lah, nak cari dalam file bag lah semua. So siap sediakan benda ni semualah. Jadi itu untuk cara pembelian. Itu sajalah untuk pembelian. Mungkin esok ada yang start beli kereta lepas dengar tuan cakap macam tu lah. Kan nampak macam senang kan, dengar macam senang kan. Betul kan? Okey, kita ada Harry Shais. Okey. Is watching. Selamat bersiaran bersama kami. Terima kasih. Lepas tu Rahizam Jebat, salam Miss Nani, Puan Jun dan Tuan Haziq. Waalaikumsalam. Okey, kita juga ada Mahbob. Is watching with you. Selamat inilah kepada semua yang sedang menonton kami, bersiaran bersama kami ni. Selamat bersiaran bersama kami. Okey. Panjang lebar penjelasan daripada Tuan Haziq. Itulah. Mudah-mudahan di luar sana ada panduan bagaimana untuk membeli kereta yang pertama. Okey. Tuan Haziq, mungkin ada yang viewers kita yang tak tahu kan. Kalau kita dah beli kereta tu, macam mana? Kalau contohlah dia baru first beli kereta, lepas tu baru first ni, baru first tu tiba-tiba accident. Taklah teruk accident biasa je lah. So macam mana dia punya ni? Mungkin dia tak tahulah sebab first time dia accident kan, baru beli kereta. Macam mana? Jadi apa yang dia perlu buat lah, kalau dia berlanggar dengan orang pihak ketiga, orang panggil lah, orang lain kan. Jadi saya ada terangkan untuk pada minggu lepas kan, kita ada live kita yang pertama kan, kita buat adalah saya terangkan tentang bagaimana cara untuk kita mengendali kejadian kemalangan seperti yang Miss Lain cakap lah. Sebab bukannya selalu berlaku, selalunya berlaku dalam mungkin sekali setahun kan. Contoh kalau kita makan kan, kita dah makan semua hidup setiap hari kan. So kita senang lah makan pun tak kisah kan. Tutup mata pun boleh makan, masuk dalam mulut. Jadi kalau macam accident ni bukannya berlaku setiap hari.
Jadi kita mesti, ramai orang tak tahulah cara-cara dia. Jadi apa cara-cara dia? Jadi yang pertama, kalau saya nak cerita simple je lah, tak payah banyak-banyak. Yang pertama adalah kita perlu tenang dan relax. Itu yang pertama. Itu sangat penting. Sebabkan ramai orang yang dia bila dia dah accident tu, dia tak tenang dan dia tak relax. Dua benda tu. Sampai bila pihak ketiga tu, sebabkan mungkin pihak ketiga tu yang langgar kereta dia kan. Jadi dia pun rasa macam nak mengamuk kan, nak bergaduh kan, nak bertumbuk. Jadi apa kita perlu adalah relax dan tenang. Sebabkan bila contoh kalau makan pun, kalau kita tak hati makan kan, kita panik semua kan. Kelang kabut makan kadang tercekik kan, tercekik lah, kadang tak termasuk mulut, kita masuk hidung lah kan. Mana tahu kan. So itulah. Jadi kalau sesiapa yang mengalami accident ni, kita perlu tenang dan relax. Sebabkan apa tu, benda ni jarang berlaku. Lepas tu kalau kita buat teruk lagi, kita tak relax, memang benda ni tak akan settle. Lala jadi viral video je, kita bergaduh je dengan orang kan. betul, Banyak kes benda tu. Jadi okey, itu untuk yang pertama. Yang kedua, anda perlu ambil gambar dulu. Apa-apa keluar kan. Kan contoh kalau kita dah ada phone, mesti ada phone dah kan. Kita dalam poket ke apa kan. Jangan panik. Lepas tu kita keluarkan phone kita, kita ambil gambar. Ambil gambar kereta kita dengan kereta pihak ketiga tu. So kita kena ambil gambar tu, jangan kita ambil gambar sport rim ke apa, tak lah. Kalau langgar kat sport rim mungkin boleh lah. Tapi kita ambil gambar kesan Sisi. pada kemalangan. Lebih mudah kita ambil gambar 4 sisi kenderaan kita dan kenderaan pihak ketiga sekali. Itu yang penting. Bahan sebab bukti lah. bahan bukti. Sebab ramai orang yang bila dia accident, dia gaduh-gaduh, lepas tu dia caw kan. Dia belah je terus. Jadi bila dia belah terus, lepas tu alamak, dia nak report polis ni kan. Lepas tu macam mana nak tunjukkan, sahkan bukti kan. Sebab nanti dia nak beritahu kat pihak insurans sekali. Jadi benda tu sangat penting. Ambil gambar yang pertama. Jadi yang ketiga adalah kita kena ambil nombor telefon. Nombor telefon siapa? Nombor telefon pihak yang langgar kita. Ataupun contoh kalau ada 3 kereta yang yang bumper to bumper. bumper to bumper, mungkin 3 kereta kena, ambil gambar yang dua-dua pemandu kereta tu lah. Ambil nombor telefon lah. Okay. So ambil nombor telefon dia. So contoh kita bawa kereta Myvi kan. Lepas tu ada kereta Azia dengan kereta Beza kan. Jadi kalau kereta Azia Beza tu langgar juga kan, kita ambil nombor telefon kereta Azia dengan Beza tu sekali. Ambil gambar pun sama juga. Kita ambil gambar 4 sisi kedua-dua kereta tu juga. Jadi itu untuk nombor telefon. Lepas tu dah ambil nombor telefon. Kenapa kita perlu ambil nombor telefon ni? Sebabkan nanti kita nak update dia. Macam kita akan beritahu, okey, kita punya kereta ni susah nak berjalan ni, macam nak buat kan. So mungkin dia kena tolong juga. Sebab mungkin dia yang menyebabkan kemalangan itu berlaku lah. Jadi kita perlu update dia. Lepas tu kita perlu report polis. Bagi tahu kat dia kan yang kita akan membuat laporan polis. Sebabkan pentingnya, nanti saya akan cerita step yang keempat tu. Kenapa pentingnya laporan polis ni. Jadi kita pergi step yang ketiga kan. Kita perlu pergi laporan polis lah. Bila kita dapat step ini, lepas tu kita kena ceritalah dekat balai polis tu. Dia mungkin ambil masa juga, tapi sebab kita dah tahu step dia kan, so tak ada ambil masa banyak sangat. Kadang-kadang ada orang tak pergi laporan polis pun, dia akan sampai seminggu, 2 bulan, 3 bulan. So tak settle punya kereta dia kemik lagi. Kereta dia mungkin sengit lagi kan, bawa kan. So benda macam tu kita tak nak berlaku kan. So dalam masa bawah 24 jam, anda perlu laporkan kepada polis tentang kejadian kemalangan tersebut. Jadi nanti sebutlah, saya benda ni berlaku kemalangan pada jalan ini kan, sekian-sekian kan, terlanggar kereta ini kan, sekian-sekian. Lepas tu kereta sebelah pula langgar juga kan. Bagi tahu spesifik, kita bagi tahu apa-apa, pukul berapa, kita punya contoh kita bawa tu berapa kilometer per hour kan, berapa kilometer per jam tu kan, kita bagi tahu juga. So contoh kita bawa 60 kilometer kan, lepas tu langgar, bagi tahu juga benda tu supaya dia tahu. Lepas tu nanti kalau yang lagi contoh polis tu tak faham juga apa kita cakap, dia akan tunjuk kita map. So dia suruh tunjuk map ataupun lukis lah antara dua tu. So kita akan orang pinpoint kan, kita tunjukkan kat mana kejadian itu berlaku. Jadi lepas kita dah buat betul-betul benda tu, kita dah beritahu laporan polis secara menyeluruh dan lengkap. Jadi mudah untuk polis buat keputusan atau kajian lah. Dia nanti polis tu, kalau kita bawa kereta kita sendiri yang langgar tu, ada polis lain, dia akan panggil polis lain untuk ambil gambar supaya ada double bukti ataupun
double confirmation kan, untuk pengesahan yang kereta kita mengalami kemalangan sebelum 24 jam tu lah. So itu sangat penting lah laporan polis. Selepas itu kita perlu call Etika auto assist kan. Jadi contoh macam mana-mana lah kita ada Etika ke Takaful Malaysia kan, Takaful operator lah kita panggil kan. Kita call nombor tu. Jadi setengah orang mesti kata bila apa nak ambil kat mana nombor tu, nak ambil kat mana nombor telefon tu kan. Kan jangan tanya kawan kita pun tak tahu. Ada orang bila dah macam tu kan, dia akan call ibu bapa dia orang kan, especially call bapa dia orang kan. Contohlah kan. So benda tu apa, contoh bapa dia orang kata nak buat apa kan, mak bapak dia orang bukannya ada apa kat situ, kan? bukan di situ bukannya tak boleh ada tolong. tow truck kan. Kecuali kalau mak bapak dia orang kerja tow truck kan, mungkin boleh kan. Boleh lah benda macam tu. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita cari kan, mesti kalau ejen insurans kan, ejen takaful akan memberikan benda ni. Kita dapat road tax sekali, lepas tu kita dapat sekali dengan cover road tax ni. Cover road tax ni dah akan tulis lah kat sini. Kat sini ada auto assist kan, dia tulis. So ni nombor dia lah. Tengok kat sini kan. Jadi janganlah kita apa tu macam panik sangat kita pergi call 999, tak perlu juga. Kan? Kita jangan call emergency. Kita call emergency auto assist ni sendiri. Emergency untuk takaful itu sendiri. Diorang akan layan lah, jangan risau lah. Sebab kat Malaysia ni kalau cakap pasal takaful ni kan, especially yang antara yang paling tinggi kan, antara yang paling top, dia 24 jam dia ada. Dia boleh call 24 jam, 7 hari seminggu kan. Dia orang tak ada masalah. Kita boleh call dia orang akan angkat terus. Pukul berapa pun tak kisahlah. Okey. Jadi lepas tu, selepas dah buat apa, kita dah call Etika tu, auto assist tu kan. Jadi kita akan macam dia akan minta lah. Mungkin contoh dia akan minta bahan bukti kan, gambar kereta tu. Itulah datang dia, gambar kereta tu sangat penting kan. Polis dia tak ambil gambar tu, dia tak akan tunjuk sini sebab dia akan tak gambar sendiri. Selalunya lah gambar kereta tu kan. Jadi kita akan beri kepada kita punya pihak takaful sendiri, kita punya takaful provider kan. Jadi kita akan bagi, lepas tu kita perlu bagikan kita punya e-policy. Kalau ada kat sini adalah kita punya polisi sendiri kan, dekat sini. Kalau tengok kat sini kan, selalunya sepatutnya setiap ejen takaful akan memberikan benda ni, e-policy. Tak pun dia tak mestinya dia akan beri hard copy ataupun dalam bentuk kertas ni, dia akan beri dalam bentuk soft copy. Maksudnya dia akan beri PDF dalam WhatsApp ke ataupun email ke, bergantung kepada tuan-puan minta polisi tu dalam bentuk ataupun media yang mana satulah. Jadi keluarkan ini, kalau lebih baik printkan kan, kalau nak pergi dekat apa tu dia punya agensi, ataupun lebih senang kalau dengan kita just bagi je PDF ni ataupun rujuk je, bagi nombor plate, kita akan check kan ada ke tak polisi tu. Jadi dari situ mudahlah. Lepas tu gambar tu pun boleh beri kepada kita lah. Okey, lepas tu itu untuk kalau selepas kita dah deal dengan auto assist kan. Yang pertama tadi kita deal dengan diri sendiri kan. Lepas tu deal dengan kereta kita, third party kan, nombor telefon, gambar. Lepas tu kita deal dengan polis kan. Lepas tu kita deal dengan kita punya auto assist ni, kita punya takaful provider. Lepas tu kita kena deal dengan siapa pula kan. Kan mesti orang tak tahu kan. Macam lepas sebelum makan kan, ada orang terus makan kan. Lepas tu mula syaitan masuk kan. Semua tak. Tapi kita kena baca bismillah dulu. Lepas tu kita kena ambil guna tangan kanan kan. Lepas tu masuk dalam mulut kan. Lepas tu kata alhamdulillah ke apa. Lepas tu basuh tangan kan. Lepas tu kita apa, basuh pinggan kan. Ke tak basuh pinggan? Basuh pinggan, okey. Basuh pinggan. Lepas tu kita buat apa? Keringkan kan, kita letakkan lah. Kita letakkan tempat yang kering kan, supaya kita boleh keringkan pinggan tu kan. Jadi sama juga macam ni. Dia mungkin kalau macam makan pun sebenarnya ada step, 7 step rasanya. So dalam ni pun ada 7 step juga kan. Saya dah buat satu PDF kan, yang tuan-puan boleh dapatkan kepada kami kan. Boleh tekan link terus, ataupun kita ada dalam page kita ada nombor telefon tu, boleh WhatsApp kata nak PDF tu kan. Jadi tuan-puan boleh dapat yang ini yang saya dah buat, yang mana saya dah compile cara-cara untuk mengendalikan kemalangan kenderaan kita sendiri. Okey, lepas tu lepas kita dah deal dengan kita punya takaful, lepas tu kita deal dengan kita punya workshop kan. Kalau contoh takaful yang ada panel workshop, lebih mudah. Panel workshop tu akan buat dalam kerja pengesahan dalam masa setengah jam, bawah setengah jam dah boleh settle. Kata kita boleh betulkan kenderaan ni kan. Contoh bumper kita pecah kan.
bumper kita apa kemek ke apa kan. Jadi dia tengok dalam masa setengah jam kita pergi ke panel workshop yang berdekatan kan. Lepas tu dia akan tengok dia tak perlu dah, kita tak perlu hire adjuster dah kalau tuan puan ambil dengan kita kan. Kita ada satu takaful provider tu yang akan provide kan, yang mekanik tu akan check sendiri ataupun dia akan inspect sendiri kereta tu. Tak perlu dah ada adjuster orang panggil kan, dia akan adjust sendiri kan. Maknanya kita panggil kalau mekanik tu boleh adjust sendiri tu, maksudnya mekanik tu yang bertauliah, yang pandai lah kan. So dalam masa setengah jam Certified. yang certified kan, yang bila buat kerja tu kita tak perlu risau, dia tak akan charge lebih-lebih sebab dia akan minta semua charges ataupun claim tu kepada takaful provider kita. Jadi dia kata okey, dia check je dalam masa setengah jam, dia kata okey, dah boleh betulkan dah. Nak betulkan sekarang ke? Ada setengah macam tu tau. Kata cepatnya kan, kita pun terkejut kan. Itu pengalaman sendirilah kan. Jadi itulah guna bila kita pergi ke panel-panel workshop yang ada, yang disediakan oleh takaful ni. Jadi itu kalau untuk kenderaan bumper. Kalau macam cermin pun sama juga. Cermin sama juga. Kita hantar kat windscreen tu kan, windscreen workshop tu panel kan. Jadi pengalaman sendirilah kan. Dia kata dalam masa 3 jam dia kata boleh siap kan. Patut okey lah, dia kata okey pergi minum ke apa kan. Kita dah duduk kan, kita pergi jalan sikit, kita duduk. Lepas tu kita dah order air kan. Masa tu ada urusan lah kan. Jadi dalam masa sejam lepas tu dia dah call balik, dia kata okey tuan, kereta tuan cermin dah siap. Cermin dah laju. Cermin bukan cermin kecil, bukan cermin apa, cermin yang buka dalam beg tu bukan kan. Dia cermin kereta tau. Kereta berapa lama, selalunya orang ambil masa lama kalau bukan panel workshop ataupun yang tak certified kan orang panggil, yang tak ada, macam mungkin dia tak ada reputasi ataupun mungkin kita pergi ceruk mana tangan workshop. Kita tak nak benda macam tu. Kita nak pergi workshop, nama dia workshop murah kan. Nama workshop murah kan. Kenapa kat belakang tu? Sebab kan kerja dia lambat kan pada muka kau kan. Benda macam tu. So kita tak nak benda tu berlaku. So apa yang jadi kepada saya, lepas sejam dah siap dah. Lepas tu boleh ambil kereta terus. Tapi dia kata jangan buka lah. Ada, kalau siapa yang biasa kan, kat windscreen tu bila dia dah buat windscreen baru, dia ada stiker, dia ada macam pelekat lah untuk jangan buka lah. Tapi pelekat dia nipis je, kecil je, tak tahulah boleh tahan ke tak kan cermin tu. Tapi dia kata jangan buka kan lepas 8 jam macam tu. Jadi saya pun tak buka lah. Kalau saya buka time tu rasa terbang kot cermin tu kan. So kita ikut lah. Knowledge lah benda tu. So lepas kita pergi ke panel workshop tu, selepas tu maknanya kereta kita dah elok lah lepas tu kan. Kan dah ke-6 kan. Syarat claim lah. Syarat claim. Lepas tu yang ke-7 kan, apa yang kita step dia kan, kita perlu bekerjasama. Kita perlu tenang dan relax, macam saya cakap tadi, yang first tadi. So bekerjasama ni penting sebab kan kita kerjasama dengan ramai orang time tu kan. Time tu lah kita jadi macam orang panggil PR kan, orang personal relation kan. Kita macam kita jumpa ramai orang semua kan. Tapi untuk kereta kita sendiri kan, manfaat dia kan. Jadi kita kena bekerjasama dengan kita punya yang pihak ketiga yang kita langgar ke ataupun dia langgar kan. Mungkin dia langgar tapi kita relax, bekerjasama dengan dia. Mungkin dia tu jenis yang panik ke apa kan. Jadi kita kena bekerjasama dengan dia, betul ansur dengan dia semua. Lepas tu kita pergi kat polis pun jangan marah-marah. Ramai orang lah dekat balai polis ni suka mengamuk kan. Jadi elakkan benda tu. Sebab kan nanti daripada buat report polis cantik kan, tiba-tiba terkoyak pula kan. Terkoyak-koyak. Kita apsal ni report polis ni kan. Takaful pun macam, pihak takaful pun macam tak tahu nak terima ke tak kan. Sebab orang panggil sah ke tak laporan tu. Lepas tu pihak takaful pun kita jangan marah kan. Contoh kalau kata apa, kalau contoh okey ada part yang boleh claim, ada part yang tak boleh claim kan. Contoh macam kita ada modified bumper kan, itu tak boleh claim. Tapi kalau kita nak stock boleh claim kan. Kita jangan marah pula kan, kita cantik dah buat semua benda kan. So itu salah kita sendiri sebab kita tak ambil coverage tu lah. So ada juga coverage, siapa nak ambil coverage accessory, body kit accessory tu. Jadi sangat penting. Okey, jadi sangat penting juga dekat takaful agensi kita memudahkan atau bekerjasama dengan pihak takaful. Lepas tu sangat jelas. Lepas tu dengan panel workshop tu sendiri kan, kita kena bekerjasama juga sebab diorang je lah boleh buat. Takkan kita nak buat kan. Kalau kita buat dia tahulah. Saya cakap kalau kereta kita bunyi macam kentut pun dia tahu dah kenapa kan.
Mungkin kita punya kereta bergoyang ke, dia tahu dah kenapa dah. So bekerjasama dengan dia orang juga. So lepas itu, lepas dah bekerjasama dengan semua orang-orang ni kan, so Sabar. lepas tu tengok kita, wah kereta kita dah cantik dah kan. Sekejap je, dalam masa seminggu dah siap dah semua. So itu yang kita nak dalam claim ataupun claim kemalangan kita ni. Apa cara kita mengendali kemalangan tersebut lah. Jadi itulah 7 step yang saya boleh beritahu. Okey. Sangat jelas lah. Okey, kat sini ramai viewer kita. Antaranya adalah Khairul Amri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iman Wira. Haliza Muhammad Nur. Selamat bersiaran. Okey. Seterusnya Zahara Fazil. Assalamualaikum Kak Zara. Lepas tu Al-Fakir Nazri dan Muhammad Solahuddin. Okey. Selamat bersiaran kepada semua yang menonton kami hari ini. Okey. Tadi dah dengarkan apa yang Tuan Haziq jelaskan secara terperinci dan bersemangat. Okey. Betul. Betul. Penuh dengan informasi yang berguna. Okey, kita sekarang balik kepada Puan Ju pula. Ya. Okey. Miss Nani. Saya nak tanya Puan Ju, sebagai kita wanita kan? Betul. Sebagai seorang wanita ni, kebanyakannya wanita kat luar sana tu mostly dah ada kenderaan sendiri. Dia tak mengharapkan lelaki kan untuk bawa kereta. Betul. Kita wanita zaman sekarang kan bekerja. Betul. Okey, apa yang perlu wanita kat luar sana tu tahu tentang polisi takaful ni? Okey. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Miss Nani dan Tuan Haziq, penjelasan yang sangat berguna lah. Sebab benda ni kita kena dengar banyak kali. Sebab bila kita dengar kita faham. Kalau tak, kita tak tahu apa yang terjadi. Jadi bila saya sebenarnya saya berkecimpung dalam bidang takaful ni, atau dulu insurans juga. Lamalah dalam bidang ni. Daripada tu sebab saya banking background, kita ada produk insurans untuk di share dengan customer kita. Tapi bila dalam masa setahun lebih lah kita dah beroperasi Anusah Tijarah ni, kami lebih kepada general takaful. Takaful tu untuk Islamic lah, Islamic produk. Kita memang tak ada buat insurans conventional produk, kita memang buat Islamic produk, kita buat takaful. General takaful ni sebenarnya bagi saya lah kesedaran untuk semua. Kita ada banyak PA. Ini adalah untuk menolong golongan yang biasa-biasa, yang memang tak ada sedar, tak tahu apa-apa perlindungan. Memang kosong. Maksudnya diri kita kalau apa-apa terjadi, jangan kata mati katak lah macam tu. Tapi nanti insya-Allah minggu-minggu akan datang kami akan sharekan PA yang bagi benefit untuk semua orang. Apa yang sepatutnya, at least sebagai kita lah, individu, sebagai kita sebagai isteri ke suami ke, especially yang breadwinner, kena ada protection ni. Bila kita, sebab dulu saya pun kalau ingat takaful ni kita ingat live, tapi sebenarnya general pun banyak lagi privilege yang dia boleh bagi dekat kita lah, manfaat kepada kita. Macam Miss Nani kan, sebagai wanita kan, saya ingat saya dulu pun bila saya nak renew takaful motor atau kereta dulu, saya tak kisah pun itu insurans ke, konvensional ke, Islamic. Sebab kita tak tahu kan. Tapi bila sekarang ni dah tahu dah, kita sebagai umat Islam memang wajib lah takaful. Tak ada pilihan lain, memang kena ambil takaful. Sebab sekarang ni dalam industri kita, takaful ni dah dia punya sistem dia, lepas tu apa yang manfaat dia bagi pada customer semua tu dah bagus dah berbanding zaman dulu. Lepas tu dulu pun saya bila saya nak renew saya punya kereta, saya memang ada ejen tu macam best friend saya jugalah. Senang kan, kita telefon dia, buat payment, dia siapkan untuk kita. Masa tu saya tak check berapa market value kan, sum covered kita berapa nanti. Lepas tu dekat apa isi kandungan dalam polisi kita, walaupun dia email, dia WhatsApp, dia bagi. Tapi sebenarnya untuk hari ni kita especially bukan saja wanita lah, untuk siapa yang bersiaran hari ni, lepas ni balik dekat rumah check ada tak kita ada polisi ni, polisi kereta. Sebab polisi kereta ni, sebab ni memang daripada kami dah, pengalaman kami setahun lebih buat takaful ni, takaful motor ni, memang ada satu customer kami, dia nak renew road tax. Tapi bila kita nak renew road tax kan, dia tak boleh. Sebab bayangkanlah, jenis kereta tu lain. Sepatutnya kereta dia persona, tapi kat dalam dia punya polisi ni tulis kereta apa? Saga kan. Ni memang cerita, it's a true story kan.
Jadi bila kita untuk create awareness kepada diri kita sendiri, balik rumah tengok dekat e-polisi tu ada tulis tak, kat polisi kita ni ada tulis tak nama kita, betul tak, nombor IC. Lepas tu kenderaan kita, mungkin Cik Haziq boleh terangkan, kereta ni dia banyak spek. Betul tak Haziq? Betul. Contoh dia yang mudah lah. Yang Kat mudah. sini Proton, Izora kan dia ada MC. Contoh, kalau ada orang kata, dia kata yang dia nak renew kepada ejen, dia akan kata okey, dia nak renew kereta, dia kata dia ada kereta ni, kereta Ezora, dia kata nombor plate, tapi dia kata Ezora je kan. Lepas tu apa Ezora apa kan? Ezora macam kat sini ada MC M-Line ke? Ezora apa lembu ke? Orang tak tahu kan. Ezora kambing lembu, tak tahu benda tu. Jadi contoh kalau kita punya Ezora tu Ezora kambing kan. So kita kata Ezora kambing. So bila kita ada masalah claim, bila kita nak claim nanti, so tak ada masalah. Maknanya dia akan check, okey kita punya kambing kan, kita punya kereta pun Ezora kambing. So kalau kita Ezora lembu, lepas tu kita kata kambing kan kita punya dalam coverage. So lembu dengan kambing mana Jadi besar? konflik lah macam tu. Besar kan. Lembu lagi besar. So kereta kita lagi tinggi sebenarnya harga dia kan. Jadi macam kita nak tahu, maksudnya setiap kereta tu ada spek dia sendiri. Tapi tips dia macam mana kita nak tahu sama ada polisi kita tu sama tak dengan kereta kita tu. Kita ada lagi satu Grand kereta. Grand tu check je. Maksudnya kita ambil polisi kita dengan Grand tu, sebelah-sebelah kita check. Sebab daripada situ kita tahulah, oh sebab sebenarnya kita tak pernah ambil tahu kan. Lepas tu dia ada estimated value untuk sum covered ni. Sebab separuh ni kebanyakan bila pengalaman saya lah, bila saya buat takaful motor ni, dia memang cakap tak nak bukan kata mahal, tapi sebenarnya bila kita we talking about takaful atau insurance, dia bukan sebab mahal atau murah. Kita kena tahu harga yang kita bayar tu berpadanan dengan coverage perlindungan kita ada. Sesuai dengan what you pay kan. Worth it lah, apa you bayar tu worth it dengan apa yang kita dapat. Lepas tu dia tak semestinya murah. Kadang bila murah tu memang ada murah. Contoh dia, biasa kita kena check unlimited towing. Apa maksud dia? Towing tu maksudnya kalau biasa takaful operator dia akan sampai 200 km. Ada yang 50 km. 50 km nak pergi mana kot? Daripada sini ke Putrajaya pun one way je. Jadi kalau apa-apa terjadi dah tak cover dah tow truck tu. So benda tu kita kena tahu. Lepas tu apa-apa lagi access lah. Macam contohnya kadang kita tak sedar, kita cakap okey nak murah je, tapi bila nanti ejen ke dia buat, dia keluarkan windscreen. Sebab kalau tak ada windscreen macam murah, tapi kita pun tak tahu. Sebab itu okeylah kita ambil sebab murah. Sebab tu penting kita tengok windscreen cover ke tak. Windscreen ni memang penting sebab dia terjadi kat semua orang, bila-bila masa boleh terjadi. Yang lain-lain semua ada dalam polisi. So yang seperti saya katakan, balik rumah buka polisi kita ni, tengok geran kita compare side by side, tengok sama tak. Kalau tak, kita kena protect diri kita lah. Kita tak nak macam jadi pengguna yang tak pengguna yang tak berpengetahuan. Yang kita ikut je apa orang cakap. So kita kena fight untuk our rights lah, benda-benda ni semua. Ya, itu untuk yang ni lah, untuk saya share sebagai wanita. Bila kita renew kereta kita kena ada polisi ni. Lepas tu kita pastikan yang kita dapat stiker ni. Stiker ni bukan apa, untuk tampal dengan kita punya road tax. Road tax dia macam ni lah, lebih kurang. Bila sini kenapa? Bila apa-apa jadi accident pada kita ada nombor untuk kita hubungi. Okey, itu. Okey. Diharap semua dapat faham ilmu baru hari ini. Okey, selamat bersiaran kepada yang baru masuk. Muhammad Izwani Abdul Aziz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Puan Jun ni pernah drive sendiri kan? Ya. Dulu pernah tak mengalami kemalangan dan semasa drive tu? Pernah. Boleh Puan Jun ceritakan kepada viewers kita di luar sana? Okey, ni kemalangan ni ada yang bernasib baik memang seumur hidup dia mandu kereta, dia drive tak pernah accident. Tapi bagi saya terjadi 2 kali lah. Okey, nombor 1 tu masa tu itulah kita bagi nasihat lah kepada ibu bapa yang anak baru dapat lesen kan. Memang ramai kata kalau dapat lesen baru tu, baru dapat lesen tu jangan bagi bawa kereta baru. Macam terjadi pada saya juga. Saya baru dapat lesen, lepas tu macam maksud single lagi lah, tengah malam bawa kereta, kena langgar daripada belakang. Masa tu tak tahu apa nak buat. Maksudnya bila saya keluar pada kereta tu,
ada satu yang dia langgar kita, saya kata okey tak apa miss, kita pergi kat tepi lah, dia nak selesaikan. Tapi sebenarnya saya nak pergi kat tepi tu rupanya dia dah tak ada, dah lari. Dia jadi macam tu. Itu yang pertama. Tapi bila kali kedua bila terjadi kat saya ni, kemalangan ni, saya tahu lah apa nak buat. Memang yang Tuan Aziz cakap tadi tu betul. Kita ambil gambar, tunjuk gambar tu. Tapi saya memang masa tu memang first saya call my husband dululah untuk bagi tahu keadaan dia. Tapi bila husband saya tengok kereta tu macam risaulah keadaan saya macam mana. Tapi pada diri saya tak jadi apa-apa pun. Tu nombor 2 memang betul. Saya call tol ni, car auto assist ni, memang alhamdulillah dan setengah jam dia datang. Kereta saya memang tak boleh bawa masa tu. Dia datang, dia bawa kereta saya dengan saya sekali pergi ke balai polis. Balai polis pun dia bawa. Dia tunggu sampai report dekat balai polis tu siap. Lepas tu dia akan bawa kita dengan kereta kita pergi ke workshop. Workshop dengan panel, dia dah tahu dah siapa panel kita. Dia bawa. Tapi kita boleh bagi suggestion jugalah yang kita pergi panel yang mana. Lepas tu alhamdulillah memang dalam masa sehari macam Tuan Aziz kata, tak sampai 24 jam claim tu settle, urusan claim tu settle. Lepas tu suami saya pun tak payah datang ambil saya dekat tempat kejadian, pergi ambil kat tempat workshop je. Itu memudahkan. Maksudnya macam kita, apa terjadi pada kita wanita ni, kita jangan panik sebab ramai yang kita akan lupa. Sebab bila terjadi aksiden tu kita akan nampak kan kat tepi kereta, kat tepi tu ramai banyak kereta berhenti, tapi itu sebenarnya bukan untuk orang yang tolong. Itu bukan bukan tolong, tapi untuk macam kita panggil apa, ulat macam itulah. Kita tak payah risau. Kita call je nombor 1, call je car auto assist tu. Lepas tu ada satu telco provider yang bagus, dia ada apps tu, you tekan apps tu, dia terus communicate terus itu. So memang sekarang ni memang mudah lah, tak susah macam dulu kita takut. Tak payah takut sebab semua assistant, bantuan kan dekat mana-mana ada. Itu pengalaman yang tu, pengalaman saya accident lah. Lepas tu sejak tu memang tak adalah, insya-Allah harap-harap macam tu lah. Alhamdulillah. Okey. Kat sini kita ada soalan daripada viewers kita, iaitu Rahizam Jebat. Okey, Tuan Haziq, saya nak tanya, saya keliru tentang jumlah coverage. Sama ada bila berlaku kemalangan saya boleh claim harga market value dalam polisi atau harga pasaran semasa. Kita tunggu jawapan daripada Tuan Haziq ya. Nak fahamkan soalan tu. Okay, soalan dia apa? Mudah saja sebenarnya. Sebab kan saya saja je tunggu sebab nanti betul-betul betul tak ada tulis ada ni tonasi ke kan. Sebab live lepas saya ada apa tu macam mungkin tersalah baca, tersalah faham kan. Jadi saya baca sekejap lah. Nanti nak mungkin fahamkan soalan. dari YouTube nanti boleh cut lah benda ni lah. Tapi kat sini sebab live kan. Jadi saya nak fahamkan betul-betul soalan dia. Jadi memang dia cakap. Yang dia cakap sama ada kalau bila accident kan, market value punya polisi tu kita boleh claim yang tu ke, ataupun kalau kita claim mengikut harga semasa. Dia ada dua. Kalau dalam polisi kita ada tulis kalau dekat quotation kan. Saya tak dapat tunjuk lah kat sini, tapi kat quotation dia akan tulis market value. Saya rasa ada dalam sekejap. Vehicle estimated value. Okay, tak apa. Jadi dia akan tulis dia ada dua. Satu market value ataupun satu lagi agreed value. So bila kita contoh kita sum cover kita dah cakap dalam 10,000 kan. Jadi itu yang ada dekat kalau kita kat polisi dia tulis 10,000 kat atas, lepas tu kat bawah dia akan tulis market value. So lepas tu kalau setengah orang dia akan ada agreed value. Maksudnya apa harga apa nilai yang dipersetujui kan. Dia bayar coverage. Okey, jadi apa beza dua tu? Untuk market value nanti dia betul-betul dekat polisi anda, kalau market value tu dia maksudnya apa-apa berlaku, contoh kita sum covered semasa polisi tu diaktifkan, kita cover 10,000. Market value ni bila contoh kita dah lepas 10 bulan kan, polisi kurang. tu kita accident kan, kita nak claim. Jadi kalau ikut market value ni dia akan ikut market value. Nama pun market value kan. Market value maksudnya harga semasa lah kan, harga market. So contoh kereta kita tu dah kurang jadi 8,000 kan. Jadi dalam polisi pun dia akan kita boleh claim sehingga 8,000 sahaja. Bukannya 10,000 tu dah. Tapi bernasib baiklah untuk encik yang ambil agreed value ni, encik agreed value ni kan. Sebab agreed value kan
setengah ejen tak beritahu tapi kita beritahu juga. Ada agreed value. Kita beritahu ada agreed value kan. Dia pun kata agreed value apa benda tu kan. So apa benda agreed value tu? Agreed value tu adalah Satu nilai. senang cakap satu nilai yang kita setujulah kan. Contoh harga agreed value tu 11,000 kan. So dia agak tinggi sikit kan. Tapi kita Kalau dah apa setuju jadi, 11,000 tu dia akan lock. Apa-apa jadi dia akan lock harga tu. Jadi 11,000. Contoh kita dah 10 bulan selepas polisi tu diaktifkan, kita ada accident, kita berlaku accident atau kemalangan kan. Kita nak claim kan mengikut sum covered 11,000 tu, boleh kita ikut 11,000. Tak perlu dah ikut encik market value tu. Encik market value tu 8,000 kan. Sebab kurang. Kalau dia mungkin bulan 12 hujung-hujung kan, hujung tu dia kena claim kan. Lagi Dia nak kurang. claim lagi kurang. Mungkin 8,500 kan, 500 kan. So itu benda yang 7,500 kan. Jadi itu lebih kurang lah market value. Jadi kalau siapa yang tak tahu beza agreed value dengan market value kan. Contoh kalau macam soalan ni, macam tu lah. Kalau sesiapa yang ambil market value tu, dia akan berkurangan. Jadi kalau siapa sana yang macam dia nak jaga financial risiko dia ataupun risiko kewangan dia sendiri, jadi ambillah agreed value. Sebab tambah dalam berapa ringgit, bukannya dia ikut sangat mahal pun. Mungkin dalam RM10 atau RM20 kan. Kita belanja orang pun dah sampai RM20, RM50 juga kan. Jadi kita belanja sikit untuk kereta kita kan. Dalam belanja sikit agreed value, kita dah secure dah. Kita punya kewangan, risiko kewangan kita dah selamat dah. Dari segi kereta kita itu sendirilah. Jadi saya rasa saya dah menjawab lah soalan. Okey, ada soalan untuk Tuan Aziz Okey. yang berkenaan transfer NCD. Okey. Yang ada hari Isnin punya sharing kan? Jadi untuk live yang lepas, sebab saya cakap yang saya ada tersilap baca soalan kan. Dalam live ni saya akan betulkan balik lah benda tu. Jadi untuk siapa yang tonton live minggu lepas tu, yang nak tonton dia kata NCD dah tahu dah sebab Tuan Aziz dah beritahu hari Isnin yang lepas, kena tengok balik sini. Jangan stop. Jangan terus tutup. Kena tengok yang ni. Sebab kat inilah yang betul. Saya jawab balik soalan yang ada, saya rasa NCD. ada fan kita kan, Encik Raizam kan. Dia memang setiap reply. Dia kata, oh macam tu sangat jelas tuan, terima kasih. Oh, memang. Tu jelas. Okey. Jadi untuk NCD kan. NCD ni ada, kita boleh, untuk sekarang saya akan terangkan mungkin dalam 3 situasi. Okey, jadi NCD dia ada NCD sendiri, dia ada NCD kita nak tukar kereta kita yang lain. Lepas tu ada NCD orang lain kan. 3 benda ni benda yang sangat berbeza dan yang perlu anda tahu kan. Jadi NCD sendiri tu, jadi dia akan naik setiap tahun kan. Sehingga kalau kereta sehingga 55% saja. Jadi contoh premium kita 1,000, kalau dalam 55 tu mungkin dah separuh harga lah kan. Estimation dia mungkin 500 kita kena bayar untuk premium kita sebab kita ada NCD tu. NCD tu akan berkurangan kalau kita accident, kita buat claim kan. Kita claim untuk cermin kita kan, dia akan berkurangan benda tu. Dia akan jadi kosong terus. Bukannya 55% jadi 54% tak. Dia akan jadi terus kosong terus. So berhati-hatilah bawa kereta. NCD kurang. Untuk cermin pun NCD kurang ke? Cermin tak. Cermin tak kan. Untuk additional kalau cermin, kita ambil cermin ni dia tak akan effect kita punya NCD kita. Jadi kalau kemalangan yang menyebabkan kita claim insurans kita, cover kita tu, NCD kita akan tak dapat lah full. Tak ada dapat diskaun lah. Jadi kalau cermin tak apa, sebab cermin kita bayar Kita tinggi bayar sikit. premium dia. Premium dia tinggi sikit daripada premium biasa yang orang tak bayar coverage cermin sekali lah. Itu tak ada kaitan lah cermin dengan NCD tu. Tak ada kaitan. Dia macam orang panggil Sebab dia separate bagi lain. coverage. Separate Coverage yang berlainan lah. Lepas tu kalau motosikal dia setinggi 25% kan. Jadi jangan kita ingatkan motosikal lepas 5 tahun dapat 55% kan. Murah lah macam tu kan. Murah sangat, serius, murah sangat. So anda perlu tahu benda ni lah. Jangan nanti apa ejen ni tahun lepas saya dah 25% asal tahun ni saya 25% juga kan. Jangan kita mengarut, kita jangan jadi tiba-tiba orang pelik, gila ke orang ni. Itu kita tanam benda tu. Jadi dah tahu kan. Jadi itu NCD limit yang paling tinggi maksimum untuk kereta 55, motosikal adalah 25%. Itu untuk yang pertama. Jadi untuk yang kedua adalah Individu. ada orang tanya NCD tu kalau kita ada 2 kereta kan.
Contoh kita ada kereta lama kan, kita tak pakai dah kereta ni, mungkin kita nak jual ke orang kan. Kita dah jual ke orang, lepas tu kita ada kereta baru kan. Macam tadi kita dah share tips tu kan. Sebab esok dah beli kereta baru kan, dia nak jual kereta lama tu kan. So dia kata boleh tak tukar NCD kan. NCD yang kereta lama tu 55% kan. Contoh kereta Saga kan. Lepas tu dia nak tukar jadi X50 kan, yang baru tu kan. Jadi dia kata boleh tak, sebab untuk SUV ni agak tinggi juga premium dia. Kalau sesiapa yang tidak tahu, dia lebih kurang macam double jugalah kita cakap anggaran dia dari segi nombor dia, nombor premium dia. Jadi kalau nak tukar boleh ke kan? Orang tanya. Daripada Saga tu yang dah jual, ada 55% tu dia nak tukar NCD tu, dia nak pindah NCD kepada X50 tu. Jadi 50%, 55%. Kalau tak, X50 tu kena bayar 0% lah NCD, tak ada langsung diskaun. Jadi jawapan dia adalah boleh. Boleh. Boleh So kita boleh buat benda tu. Just cara dia bukannya kena pergi daftar apa ke, tak payah tak. Call kita, WhatsApp kita je, kita kata macam apa, boleh ke buat, kita boleh. Boleh, tak ada masalah benda tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang ketiga adalah kalau selalu orang tanya NCD, kalau soalan yang lepas kan, NCD bapak kita boleh kita ambil kan? Jawapan dia senang je. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena nama yang sama. Dia kena nama yang sama. Dia kena orang tu, ID orang tu sendiri. Dia sebab dia tak check dari segi nama orang tu, dia akan check dari segi IC kita, kad pengenalan kita. Jadi dalam rekod kad pengenalan kita tu ada informasi yang menunjukkan kita ada NCD berapa persen kan. Jadi kita tak boleh lah ambil kita punya NCD bapak kita. Itu yang saya nak betulkan. Itu saja. Yang bahagian yang NCD orang lain tak boleh ambil. Itu saja. Okey. Terpaksa tanggung lah. Contoh kalau bapak kita ada kereta Saga, kita nak beli kereta baru X50 tu, terpaksa kita kena telan Ailio sikit lah X50 tu. Agak tinggi lah. Kita tak cakap mahal pun. Sesuai lah. Orang panggil sesuai dengan coverage untuk kereta SUV besar tu. Jadi itulah orang panggil soalan-soalan yang selalu orang tanya tentang NCD. Orang pun tak tahu apa maksud NCD tu kan. Singkatan dia adalah non-claimable discount. Maksudnya Tak pernah claim. tak pernah claim, dia akan dapat diskaun. Itu je lah. Okey. Kita ada soalan daripada fan kita juga. Okey. Raizan Jebat. Saya nak tahu kalau Tuan Haziq ada statistik dia, betul ke pemandu perempuan ni risiko berlaku kemalangan tu lebih tinggi dan harga premium dia lebih mahal? Premium untuk wanita. Untuk apa? Premium takaful untuk wanita ni. Betul, memang ada beza. Kan? Memang beza. Sebabkan memang statistik saya tak boleh berilah. Tapi kebanyakannya siapa yang bukan pekaji statistik pun, tapi pekerja JPJ sendiri kan, dia pun kata kenapa kan, orang pun tak tahu kenapa perempuan lagi berlaku kemalangan kenderaan daripada lelaki kan. Kan kadang ada sampai gaduh lah kat internet, kata mana bukti, tak ada bukti pun kan. Kita bawa elok je kan, selalu macam tu lah kan. Jadi dia sendiri cakap faktor dia adalah perempuan ni dia rasa macam kereta tu, sebab kereta kan kebal kan, besi kan, so dia akan selamat dia bawa tu. Ya ke? Ya. Betul tak? Itu apa yang pihak orang panggil transportation, pegawai apa panggil kenderaan kan, pengangkutan kan, pengangkutan sendiri cakap. Lepas tu sebenarnya lelaki pun ada juga, dia kenapa dia ada accident kan, kadang kita pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab apa tu, yang pemandu wanita tu lah yang langgar. Mungkin selamat. Tak, bukan. Itu mungkin salah satu sebab dia. Tapi sebab lain adalah lelaki dia ada tendensi ataupun dia rasa yang dia bawa kenderaan tu dah power, dah selamat, rasa skill dia memang dahsyat kan, boleh corner kan, dia rasa macam selamat, dia boleh orang panggil over guna ataupun macam terlebih overdrive kan, Lebih berani lah. Terlebih berani. Kereta dia, contoh kereta Volvo kan, X50 tu kan, adik-beradik Volvo kan, kereta tu selamat tau X50 kalau sesiapa yang tidak tahulah. Jadi mungkin dia terlebih, dia rasa macam kereta ni macam memang selamat, so dia boleh buat lagi selamat kan. So dia terbawa corner terlebih semua kan. So itu disebabkan accident yang siapa yang tahu kenapa lelaki kebanyakannya accident, sebabkan tu jugalah. Kalau wanita kebanyakan accident disebabkan oleh dia rasa selamat kereta tu. Even Azia pun dia rasa macam dah kebal lah kan. Itu macam tu lah. Jadi maksud dia kalau pemandu lelaki ni bila dia bawa kereta tu, yang kalau jadi accident tu sebab dia tak tahu kemampuan kereta tu. Kemampuan kereta tu. Jadi dia rasa kereta tu boleh terbang kan, contoh kan.
Macam tu lah. Okey. Kadang kalau kita buat hati-hati pun orang lain yang tak berhati-hati accident juga kan. Betul. Itu yang sebab itulah saya minta anda tuan-puan kan share lah video ni kan. Sebabkan dia tahu dia apa setiap dia punya, pengguna jalan ni tanggungjawab ni perlu berhati-hati. berhati-hati kan. Membawa kereta memandu kereta dengan berhemah kan. Tengok orang, jangan kita tak tengok cermin. Ada orang cermin sampai tutup sekali kan. Ada orang macam tu. Saya pernah jumpa benda tu. Sampai dia Tak kata nampak semua kiri kanan. tak nampak kiri kanan kan. Itu bahaya. Ada orang sampai tinta kan. Malam memang tak nampak lah, saya cakap macam tu lah. Memang apa dia bawa tak tahulah. So lepas tu ada orang sampai lampu kan. Lampu pergi angkat lampu kan. Dia akan malam ni gelap dia sangat tak kan. Nampak, pemandu tu Dia tak nampak kan. Dia kata kena cerahkan sikit. Dia akan itu macam untuk bagi cerahkan lagi lampu. Sebenarnya itu untuk membutakan orang lain kan. Pemandu depan. Pemandu depan kan. Betul, banyak tips-tips dia. Banyak tips dia lah. Lagi satu Miss Nani, saya nak share yang ini untuk pengetahuan semua. Kalau siapa yang berjalan bawa kereta jalan jauh, contohnya daripada KL nak pergi ke Kuala Terengganu kan, yang kita ikut highway baru tu kan. Highway baru. Apa nama dia highway tu? Lupa pula. Adalah. Lebuh Raya Pantai Timur. Okey, yang tu saja tanya tu. Okey, sebab baru je pergi baru ni kan. Okey, dalam perjalanan tu kita sebagai pemandu ni kita kena berhati-hati sebab kalau tak silap saya setiap kali ada jambatan dia ada satu Signboard. bukan signboard, dia macam apa tu Aziz? Dia ada macam lekukan juga. Lekupkan. So jadi kalau kita tak kontrol kita bawa laju, so kita akan terlompat kereta tu. Tapi bayangkanlah kita perjalanan tu lebih pada berapa? 8 jam, 7 jam. Kalau setiap kali melompat tu dia bukan hentakan yang perlahan, hentakan yang kuat juga. Kita tak sedar. Sebab apa efek dia? Efek dia, okay, kita pergi satu round dah terentak banyak kali, itu gegaran kat otak kita banyak kali. Bila kita balik pun sama. Lepas tu untuk ambil masa berapa lama Miss Nani tahu untuk clearkan yang gegaran kat otak kita, kita balik tu memang kita rasa macam pening 3 hari untuk hilangkan. Itu memang bahayalah, kita panggil concussion yang kita banyak tak sedar, especially kalau bawa anak-anak ke. Bila lalu ada lekuk ke apa semua, tak payahlah nak bawa laju-laju, nak hentak kereta kita tu, sebab dia akan efek gegaran kat otak kita. Ni dalam saya share tips kesihatan lah, memang boleh memudaratkan kita juga. Okey, nak tu saja. Sebab kita kesentukan masa lah kan. Betul. Terima kasih. Okey, dah tak ada soalan daripada ni. Kepada siapa yang baru bersiaran bersama kami, mungkin tak sempat nak tengok yang awal-awal, boleh ni lah tengok dekat page kami ataupun YouTube channel kami sebentar lagi. Okey, itu saja daripada Tuan Haziq dan Puan Jun atas perkongsian yang sangat berguna dan ilmu baru untuk hari ni. Okey, ni mungkin ilmu baru ni mungkin kepada yang baru tengok lah. Kalau yang siapa yang dah view kita dari Isnin sampai Khamis hari tu mungkin dia boleh mantapkan lagi. Lagi. Okey, diharapkan semua faham apa yang rumusan untuk hari ni, iaitu pasal car accident versus movement. Kemalangan untuk pemandu perempuan. Betul. Okey, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Miss Nani. Sama-sama. Okey. Untuk akhir kata untuk daripada saya untuk hari ni, saya nak sampaikanlah sedikit pantun. Pantun ni biasa je lah. Orang lain pun boleh pantun jugalah. Okey. Pantun dia okey. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa kita bersua lagi. Okey, kita jumpa pada minggu hadapan di waktu yang sama dan hari yang sama. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalam.
Syezah komen. Ha? Betul? Syezah. Kalau kita lagi sangat jelas, jadi saya sarankan perempuan di luar sana agar mendapat nasihat coverage yang terbaik dari lelaki. Alhamdulillah.